untuk guna dia apa. Jadi amma ba'du ni kalau kita belajar bahasa Arab dikenali sebagai kalimatul intiqali. Siapa yang boleh tulis kalimatul intiqali. Min uslubin ila uslubin akhar. Maksud dia kalimah yang menunjukkan ada perpindahan daripada satu aras bahasa kepada aras bahasa yang lain, ataupun daripada satu gaya bahasa kepada satu gaya bahasa yang lain. Ini dipanggil sebagai kalimatul intiqalin min uslubin ila uslubin akhar. Dipanggil sebagai kalimah amma ba'du. Misalnya amma ba'du ada kutubah. Tu kutubah amma ba'du tu. Kataan tu dipanggil sebagai kalimatul intiqalin. Baik. Kajilah sekali lalu tersebut. Kata rahimahullah ta'ala, adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada basmalah, hamdalah, salah dan salam, apa dia? Kemudian daripada itu maka tak kalah. Bomak kita lah lupa. Adapun kemudian daripada itu maka tak kalah. Maka tak kalah tu jawab daripada adapun, jawab daripada amma. Maka tak kalah pada tahun 1335, yakni hijrah. Lebih kurang tahun dia 1996 1997. Baik, maaf saya 1916 1917. Lebih 1916 1917. Lebih kurang macam itulah tahun dia. Baik. Pada tahun 1916, pada tahun 1917 katanya pada menuntuti daripada hamba. Menuntut daripada hamba, hamba tu pada menuntut. Siapa menuntut ini? Siapa dia? Fa'il. Oleh setengah saudara yang adalah hamba ini, dhaifnya setengah saudara. Jadi dalam kitab ini dan kitab antum kalian pegang tu, dia kata dhaif betul tak? Dhaif dengan ain betul, tengok ain. Dhaif betul. La ala sawab, ain tu tak ada. Buang ain tu. Dhaif. Siapa yang ada ain situ, dhaif tu, buang ain tu. Baca yang sebenarnya dengan baca dhaif. Dhaif. Dhaifun dhaifani abyafun dhuyuf. Apa dia? Tetamu. Baik. Tu la ala sawab, buang ain dia. Kita ulang sekali. Maka tak kala adalah pada tahun 1335, yakni pada tahun 1917 menuntuti daripada hamba oleh setengah saudara. Setengah saudara dia. Saudara seugama tulis. Yakni saudara seugama. Ikhwan. Bahasa Arab dia panggil ikhwan. Baik. Pada ayat kata yang adalah hamba ini. Siapa hamba ini? Pada ayat. Yang adalah hamba ini pada ayat. Pilih boleh. Pada ayat ini dhaifnya, tetamunya, yang siapa? Setengah saudara. Maksud dia apa? Ketika Allah irham pada turun pi negeri Kedah. Ni sejarah dia. Dia pi bertamu dengan seorang kawan dia. Siapa kawan dia di sini ni Pak Long? Siapa dia? Ni sanad yang kita terima. Tulis tu. Tulis dekat setengah kekasihnya. Kekasih bukan? Setengah saudaranya. Tulis. Siapa dia? Tulis. Yakni dikehendaki dengan setengah saudara. Siapa dia? Ialah Pak Tih Haji Kecil. Tulis. Lebih mahal ni. Ni sanad kita terima ni. Pak Tih Haji Kecil. Tulis. Ialah Pak Tih Haji Kecil, ayah kepada Haji Maknur. Tulis elok cantik. Sekali saya tanya
ayah kepada Haji Maknur yang duduk di kampung sana. Tabiat. Pak Long tahu tabiat tak? Pendang. Yang bermukim di kampung sana, tabiat. Tabiat tu elok, tabiat. Kedah, kami orang Kedah ni panggil tabiat. Tabiat. Pula dah, maafkan saya lah. T-O-B-I-E-R, tabiat. Kampung tabiat. Yang duduk di kampung sana, tabiat. Pendang Kedah Darul Aman. Pendang Kedah Darul Aman. Saya baca sekali lagi. Maka dikehendaki dengan setengah-setengah saudara. Siapa dia? Ialah Pak Tih Haji Kecil, ayah kepada Haji Maknur, yang duduk di kampung sana, tabiat. Pendang Kedah Darul Aman. Intaha konti itu. Intaha. Alif ha simpul itu intaha. Tu cara nak dobit rumus intaha. Siapa dia? Tu guru kata Pak Long Mi ataupun Ustaz Suhaimi bin Dahan. Tulis Pak Long Mi. Daripada saya Pak Long Mi. Lepas tu tuan guru Haji Mat Payah rahimahullah taala. Tu sanad dia. Baik, maksud dia apa ni? Jadi ketika Allah yarham Pada'i rahimahullah taala, dia turun daripada Mekah, dia turun ke Pendang. Di satu Pendang, di satu tempat, di sebuah kampung, nama kampung tu Kampung Sena Tabiat. Dan dia ini ketika itu menjadi tetamu. Siapa dia? Pak Tih Haji Kecil. Jadi Pak Tih Haji Kecil itu sebagai apa? Sebagai orang yang meraihkan Allah yarham Pada'i, dan dia menjadikan Pada'i ini sebagai tetamu dia ketika Allah yarham Pada'i turun ke Pendang. Lebih khususnya kepada di Kampung Sena Tabiat. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baiklah. Kita baca sekali lagi. Menuntuti daripada hamba oleh setengah-setengah saudara. Siapa dia? Pak Tih Haji Kecil, yang adalah hamba ini pada yang kata dhaifnya. Dhaif ni apa dia? Pak Tih Haji Kecil. Pak Tih Haji Kecil ni minta kepada buat apa? Minta duit ke? Ada. Minta apa? Minta zakat ke? Tak. Minta apa dia? Minta bahawa hamba tu pada minta bahawa hamba tulis bagi setengah daripada kekasihnya. Kekasihnya apa? Kekasihnya setengah saudara. Tulis itu. Kekasihnya setengah saudara. Maksud dia apa? Maksud dia Pak Tih Haji Kecil minta kepada Allah yarham Pada'i karangkan sebuah kitab, yang mana kitab ini Pak Tih Haji Kecil nak bagi kepada saudara dia. Faham cerita ni? Dia bagi kepada saudara dia. Siapa? Maafkan saya lah. Membagi kepada kekasih dia. Siapa kekasih dia tu? Duit. Maka dikehendaki dengan kekasihnya. Duit lah. Maka dikehendaki dengan kekasihnya ialah Haji Arsyad. Orang Pendang panggil Haji Syad. Tulis Haji Syad. Nama sebenar Haji Arsyad. Yang bermukim di kampung Penyaru. Ini semua belah Kedah ni. Yang bermukim di kampung Penyaru. Pada bisa Penyaru belum? Pada kena pergi ziarah lah belah-belah Pendang, Penyaru. Dekat dengan Tobia, dekat dengan apa nama ni, Tajak, kawasan tu. Baik, yang bermukim di kampung Penyaru ialah sepupu Haji Maknur. Tulis ni. Dia merupakan sepupu Haji Maknur. Ia ataupun beliau merupakan sepupu kepada Haji Maknur. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia intaha itu. Jadi Allah yarham Pada'i sampai di Kedah, disambut tetamu oleh
Allahyarham Pak T Haji Kecil, dan dalam masa sama Pak T Haji Kecil suruh Allahyarham pada karangkan sebuah kitab. Bukan kitab ni untuk Pak T Haji Kecil, tapi kitab ini nanti Pak T Haji Kecil serahkan tulisan Allahyarham pada ini kepada Haji Mat Ajar Haji Harsyad. Haji Harsyad. Yang ni siapa dia tulis? Intah. Yang ni siapa dia? Ini sanad daripada Tuan Guru Haji Mat buat kebayang. Tok Guru Haji Saleh Sik beza pula. Beza. Pada nama ni beza. Deh. Kita Haji Arsyad. Tok Guru Saleh bukan kata Haji Arsyad, Haji Mat Hasan. Nampak. Tok Guru Saleh kata ni Haji Mat Hasan. Haji Mat Hasan. Bermukim di kampung Tanah Merah Pedang. Ada khilaf antara Tok Guru Haji Man dengan Tok Guru Haji Saleh Musa. Tak apalah, khilaf-khilaf ni kalau tuan-tuan rajin nanti balik buka YouTube atau buka dalam Facebook, tulis Tok Guru Haji Saleh, tulis Tuan Guru Haji Saleh berkurang. Ada dua ni, apa? Ada Tok Guru sepanjang dengan video Tok Guru Saleh dua orang. Tengok video tu. Nama tu saya malah cerita. Saya cerita yang sanad yang kita terima daripada ustaz kita, iaitu sebenarnya tetamunya ialah Pak T Haji Kecil, kekasihnya ialah Haji Arsyad yang bermukim di kampung Penyaru Pedang. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Menulis bagi setengah daripada kekasihnya, tulis apa dia? Akan sifat 20. Jadi Pak T Haji Kecil suruh pada karang kitab sifat 20. Yang mana kitab sifat 20 nanti ni bila dah siap akan diserah kepada Haji Syad. Baik. Maka dengan taufik Tuhan, ya Allah Rasulullah ni, maka dengan taufik Tuhan. Apa maksud taufik? Taufik ni maksud dia kekuatan, ada kekuatan untuk mengerjakan taat. Ada kekuatan untuk mengerjakan taat, itu diberi taufik. Nampak? Maka dengan taufik, yakni dengan kekuatan Allah Ta'ala beri untuk taat. Apa dia? Dengan taufik, maka dengan taufik Tuhan berlakulah kolam hamba. Berlaku, yakni berjalan oleh pena hamba. Kolam tu pena, pen. Berjalan oleh pen hamba. Ustaz dah ingat tak dalam yang balaghah? Tu majaz. Pecah dua Ustaz dah noh. Majaz mursal dengan majaz isti'arah. Di sini ni berlaku kolam hamba ini dipanggil sebagai majaz isti'arah. Ni saya tak reti tak apalah, dengar dulu. Majaz isti'arah. Baik. Alaqah musyabbahah. Cuma isti'arah makaniyah dan isti'arah musarahah tu saya tak tulis, tak dah tengok. Baik. Kata Rasulullah sallallahu taala, maka dengan taufik Tuhan berlaku, yakni berjalan oleh pena hamba, pena pada pen pada baik, berlaku berjalan pen tersebut di dalam beberapa hari. Dalam beberapa hari ni lebih kurang 15 ke 20 hari. 15 ke 20 hari macam tu je. Saya. Baik, di dalam beberapa hari, yakni dalam 15 ke 20 hari berlaku kolam itu ta'aluk atas beberapa lembar kertas. Di atas beberapa lembaran kertas. Arab tu bahasa tu. Arab ni kirtas. Kirtas. Di atas beberapa lembaran kertas. Baik. Berlaku kolam hamba itu ta'aluk lagi daripada ingat-ingatan pelajaran. Jadi Allahyarham bila datang ke Pendang, mungkin dia bawa kitab ataupun dia tak bawa kitab, kita boleh tanggung gitu lah. Jadi bila dia datang ke Pendang, dia tulis kitab tu dalam ingatan-ingatan sahaja. Tu boleh tanggung dua di sini Ustaz dah. Pertama, tanggung dia tawaduk. Pertama boleh tanggung tulis. Yang ni boleh tanggung kata dia tawaduk. Pertama. Yang kedua boleh tanggung pula dia sangat ingat pelajaran.
Dua kata. Apa nama? Dalam ingat-ingatan, yakni dua kita boleh tanggung. Pertama dia tawaduk cakapan ini, yang kedua dia ingat sungguh pelajaran dia. Itu dia. No. Baik. Ni menulis ni susah. Betul Ustaz dah. Ustaz dah saja semua. Pasal sini lagi kawan kita sikit jadi menulis ni antara benda susah. Susah. Try tulis kita. Try boleh buat. Tak boleh susah. Nak kena ada preparation, nak kena susah lah. Memang tulis susah. Kenapa? Kerana bila kita menulis ni dia ada connection dengan minda di bawah sedar kita. Tu yang susah. Tu bukan senang orang menulis. Ngajak senang. Ngajak ni antara mengajak susah lah juga ni. Tapi menulis ni lebih susah daripada mengajak. Itu sebab orang yang paling tinggi sekali bukan mengajak, tulis. Menulis. Siapa yang dapat menulis, maksudnya dia dapat connection kan minda di bawah sedar dia. Baik. Kata Musannif rahimahullah ta'ala. Itu kena tanya orang psikologi lah. Saya pun tak rajak psikologi. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, maka dengan taufik Tuhan berlaku kolam hamba di dalam beberapa hari atas beberapa lembaran kertas daripada ingatan-ingatan pelajaran. Baik. Maka jadilah daripadanya beberapa lembar kertas. Nya tunjuk itu. Maka jadilah daripadanya beberapa lembaran kertas. Jadilah apa dia? Risalah yang kecil. Nampak? Risalah kecil je Ustaz dah. Baqarah ni kecil je. Mana Baqarah Ustaz dah? Tengok tu. Dalam kitab ni tengok yang mana lingkung-lingkung tu. Yang mana duk lingkung-lingkung ni, tengok. Bismillah tu, Bismillahirrahmanirrahim tu ada lingkungan. Ketahuilah olehmu bahawasanya erti la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Kalam hak berlingkung-lingkung dalam kitab ni, itu dipanggil kitab Baqarah, ringkasan. Yang kita mengaji ni syarah Baqarah. Ni syarah mana? Nampak? Ni syarah dia. Baik. Katanya, maka jadilah daripadanya beberapa lembaran kertas, risalah yang kecil, matan saja. Risalah yang kecil ini atas jalan ikhtisar, jalan ringkas. Ringkas je. Kalau kita pegang Baqarah ni, matan sahaja mungkin dalam 12 kertas saja. 12. Baik. Habis ada dekat tu. Contoh lagi. Maka tak kala kelihatan atasnya ini risalah. Maka tak kala kelihatan, dilihat. Kelihatan tu dilihat. Atasnya ini risalah. Siapa yang lihat risalah ni? Fa'il kepada kelihatan oleh setengah polabah. Oleh setengah polabah. Polabah jamak daripada talibun, pelajar-pelajar. Tulis di bawah dia, yakni dikehendaki pelajar di sini ialah pelajar pondok. Tulis tu. Yakni pelajar pondok. Maka tatkala kelihatan atasnya ini risalah oleh setengah pelajar-pelajar pondok. Bila pelajar-pelajar pondok tengok kitab ni. Kitab ni kan mula-mula dapat kat Haji Ahmad San, Haji Arsyad. Bila Haji Arsyad ni pelajar pondok. Bila dapat kat dia, takkan tak mau sebab kat benda baru dia belum. Bila dapat benda baru dia sebab. Bila sebab kat belah-belah pelajar belah Kedah ni, jadi pelajar-pelajar pondok belah Kedah ni tengok kitab rasa pelik. Pelik kitab Bak Da'i ni. Dapat dia buat apa? Maka membahas ia setengah pelajar. Apa membahas? Mengkaji, menselidik. Berdebat dengan kawan-kawan. Tengok kita pada hari ni rasa pelik, pakak berdebat habis. Pelik kita ni, besar ni. Berdebat habis. Baik, maka berbahas ia setengah belajar. Bahas dia daripada tuturannya ini risalah. Apa tuturan? Ungkapan dalam kitab Baqarah ni. Pelajar pondok boleh tengok, pakak berdebat habis. Peliklah kitab ni. Tu. Bila berdebat habis ni apa jadi? Apa jadi ni? Datanglah atasnya ini risalah.
Datanglah atasnya ini risalah, datang pada i'tiraf. Apa dia i'tiraf? Kritikan. Orang tak puas hati. Nampak. Benda pelik. Nampak Pak Long. Kita tak tahu habis pelajaran ni. Datang benda pelik ni. Kritik lah. Jadi pelajar-pelajar pondok bila tengok kita pada tahun 1917, tahun 1916, pakat bahas kritik habis kita pada tu. Depa i'tiraf pada mana? Pada mentolahi. Tu salah tu. Tak ada sawat. Menyalahinya. Bukan to tu, buang to tu. Menyalahinya, ini risalah. Baik, kitab Allah Yarham pada menyalahinya, ini risalah. Menyalahi apa dia? Akan tuturan kitab-kitab Melayu yang dulu. Tulis di bawah dia, di antaranya. Tulis kitab Melayu dulu, tulis di antaranya. Apa dia? Darus Samin, tulis Darus Samin. Di antaranya Darus Samin. Aqidatun Najid. Tu. Aqidatun Najid dan Faridatul Faraid. Ini contohlah kita buat. Darus Samin, Al-Darus Samin, Aqidatun Najid, Faridatul Faraid. Jadi bila tengok kitab pada salah kitab ni. Siapa? Kerana kitab pada ni menyalahi kitab-kitab ulama dulu. Benar? Aqidatun Najid, Tuan Minal, kitab Faridah sepupu dah. Tak sama dengan kitab Faridah pun. Tak sama dengan kitab Darus Samin karangan Syekh Daud. Pelik kitab ni. Orang pakai i'tiraf kitab pada ni. Baik. Menyalahi pada mana? Menyalahi pada beberapa tempat. Nampak? Menyalahi pada beberapa tempat. Tulis di antaranya. Di antaranya pada masalah sifat ilmu. Apa ni? Di antaranya pada masalah sifat ma'ani. Di antaranya pada masalah sifat ma'ani. Di antaranya pada masalah sifat ma'ani. Diletakkan imbuhan Diletakkan imbuhan seperti kuasa. Diletakkan imbuhan seperti kuasa. Diletakkan imbuhan seperti kuasa. Kuasa. Tu dia. Jadi kitab-kitab dulu, kitab Faridah Faraid di antaranya. Dulu kita belajar dah ni. Apa ingat kitab Faridah? Kita belajar sifat qudrah. Sifat qudrah dalam kitab Faridah kata apa? Qudrah itu diterjemah dengan maksud berkuasa. Datang Allah Yarham pada Mekah. Dia ubah terjemah tu. Dia tak berkuasa, dia berkuasa. Jadi pelajar-pelajar pondok tengok, pelik. Ulama tu tok guru, pelajar-pelajar pondok zaman dulu ni otak depa kritis. Terima bukan terima bulat-bulat. Terima bukan terima bulat-bulat. Terima kaji dulu, bahas dulu, baru terima. Tu pelajar dulu. Pelajar dulu ni, ulama-ulama dulu ni ada satu sifat depa ada satu sifat dia panggil naqdul adabiyah. Naqdul kritikan. Ulama dulu ada satu sifat dia panggil kritikan yang beradab. Kritikan yang beradab. Nampak? Saya mengaji dengan kitab ni, Ustaz Suhaimi ni, Ustaz Suhaimi Dahan, dia sendiri kritik pada Dia kritik pada Ustaz Suhaimi Dahan ni. Dia kata apa pada pun kata ni. Dia sendiri kritik pada kritis. Ini akan kritis. Baik. Kata Musannif rahimahullah taala. Baik, nanti kita sambung balik. Pada beberapa tempat. Baik, bila datang i'tiraf, datang menyalahi dia. Datang i'tiraf, ulama-ulama pelajar-pelajar pondok pakat kata kat kita pada ni, pada buat apa? Baik. Maka hamba hurai baginya setengah pelajar. Setengah pelajar. Maksudnya apa dia? Depa ni pergi jumpa pada Pak Long. Kalau salah bila karang-karang kitab ni tengok pelik kitab pada ni, depa i'tiraf, lepas depa bahas tu, depa sendiri pergi jumpa pada tanya sendiri tuan badan. Itu sifat kita kena ada. Bila kita dengar orang kawan kita kena fitnah, orang kata macam-macam kawan kita itu ini, kata macam-macam, kita tu sendiri kita tanya tuan badan. Jangan terima bulat-bulat.
Kenapa? Karena manusia ni, kawan-kawan kita sebahagiannya ada satu penyakit pada toxic friendship. Ini bahaya. Kita rapat-rapat, tikam dekat. Tu panggil toxic friendship. Ni kalau dapat, wa na'udzubillah min dzalik. Jangan rapat dengan orang macam susah. Dah dapat dong lah. Kita banyak pengalaman dong lah. Kita tanya Pak Long lah. 2 Pak Long macam ni. Dia Pak Long pasal 2. Baik. Kata Musannih rahimahullah ta'ala. Baik katanya, maka hamba hurai baginya setengah-setengah pelajar. Dia hurai pada hurai demikian tuturan. Demikian tuturan yakni ibarat kita berkurang tu. Maka hamba hurai baginya bagi setengah pelajar demikian itu tuturan. Tuturan mana? Yang menyalahi itu, yakni menyalahi kitab-kitab Melayu. Itu dia. Yakni menyalahi kitab-kitab Melayu dulu. Jadi pada bila mana pelajar-pelajar dulu bakat main dihurai satu buku hurai habis. Oh, jadi pelajar-pelajar pondok dengar pada hurai angkat tangan. Terima bulat-bulat. Tu baik, dan pada buat apa lagi? Dan menyata kehendaknya tuturan itu. Dan menyata kehendaknya apa? Tuturan kitab itu. Kitab pada tu. Dan wajah ubahnya tuturan itu. Pada cerita habis. Pasal apa dia kata, pasal apa dia hubung ibarat begini, begitu. Dia cerita habis satu-satu kepada pelajar pondok yang iktiraf kitab dia. Dan jumpa Allah yang pada MK. Baik, bila mana Allah yang pada MK cerita dalil-dalil dan cerita wajah-wajah ubahan tersebut, apa yang jadi? Maka terpaksalah atasnya setengah-setengah belajar. Awak duk jom. Deh. Atas setengahnya apa dia? Setengahnya atas setengah belajar. Baik. Maka terpaksalah atas setengah belajar. Depa terpaksa apa dia? Membenarkan ubahan tersebut. Terpaksa terima pada dia. Pasal jumpa sendiri tuan pada. Dan jikalau Allah yang rapat ni sebut lagi, dan jikalau menyalahi mafhum kitab-kitab yang lain sekalipun kitab dulu sebelum Allah yang rapat ni ada menyalahi dengan kitab Allah yang rapat ni, depa terpaksa juga menerima apa yang disebut oleh Allah yang rapat ni. Itu dia. Katanya rahimahullah ta'ala ni kemudian ni besok ni minggu depan kita akan sebut pula bagaimana boleh karang kitab ni. Tak pegang kitab depan kita. Kitab depan kita ni nama dia apa dia? Tafsirah. Matan ni Baqarah. Nampak? Minggu depan lah. Maka kata Allah pada rahimahullah ta'ala, maka berlalu bertahun-tahun, yakni selepas pada ayat engkau dah meminta pula hamba mensyarahkan risalah itu. Minta pada ini syarah pula kitab Baqarah ni. Jadilah kitab Tafsiratul Adan. Tak kita pegang ni tafsirah. Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita habis ni saya mintalah kepada pelajar-pelajar pondok yang berkat ni, pelajar-pelajar tuk belakang tirai sana, doalah saya dimudahkan urusan zahir batin, dipanjangkan umur, diberi kesihatan. Baik, Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arham jam'an mahuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqa ma'suma wa la taj'alillahuma fina wa la ma'ana wa la man yasba'una syaqiyan wa la mahuma wa la matruda bi jahi sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.